Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Berikutan keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan sekolah sentiasa selamat dari jangkitan terbaru COVID-19 dengan peningkatan varian Omicron sekarang. Pelbagai langkah terbaru dikuatkuasakan untuk memastikan warga sekolah, terutamanya di kalangan pelajar, di kalangan kaki tangan dan juga di kalangan guru tidak dijangkiti dengan COVID-19. Dan pastinya walaupun pelbagai langkah keselamatan dan juga SOP yang ketat dilaksanakan sejak pembukaan sekolah, namun penularan tidak dapat dielakkan kerana varian Omicron yang melanda ataupun gelombang Omicron yang melanda negara ini suatu varian yang mudah dijangkiti dan ramai boleh dijangkiti dari jangkitan pertama hinggalah seterusnya. Jadi untuk memastikan pengoperasian sekolah selamat dan untuk memastikan segala arahan difahami oleh pemegang taruh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya akan menemu bual Encik Zainal Abbas, pengarah bahagian pengurusan sekolah harian bagi sektor operasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Malaysia untuk bercerita tentang hal ini. Assalamualaikum Encik Zainal, apa khabar? Waalaikumsalam Encik Nazri, Alhamdulillah. Mungkin ini juga yang menjadi kerisauan, keresahan di kalangan ibu bapa dan penjaga apabila arahan terbaru pihak Kementerian Pendidikan untuk memastikan sekolah selamat, iaitu memastikan murid yang tinggal di asrama yang pulang selepas cuti Tahun Baru Cina dibenarkan untuk kembali ke sekolah, tetapi bagi mereka yang terlibat dengan kelas-kelas peperiksaan sahaja. Jadi mungkin ini ada sedikit kekeliruan di kalangan ibu bapa selepas mereka hampir seminggu berada di rumah selepas cuti Tahun Baru Cina. Jadi mungkin ada penjelasan lebih lanjut dengan arahan terbaru ini, iaitu adakah murid yang tinggal di asrama yang telah pulang semasa cuti Tahun Baru Cina dibenarkan untuk kembali ke sekolah semula? Terima kasih Nazri. Jadi bagi pengoperasian kita selepas cuti Tahun Baru Cina ini, sebagaimana kita sudah maklum, hampir seminggu sekolah ditutup dengan cuti Tahun Baru Cina ini. Dan bagi pengoperasian sekolah, sebenarnya kesemuanya ditutup dalam tempoh cuti tersebut. Dan bagi murid-murid yang pulang, khasnya murid-murid yang tinggal di asrama, sama ada berasrama penuh ataupun sekolah-sekolah asrama harian, mereka dibenarkan untuk pulang. Bagi kelas-kelas daripada tingkatan 1 tu sehingga ke tingkatan 4 tu dibenarkan pulang ke rumah untuk bercuti. Tetapi selepas kembalinya ataupun bermulanya kembali sekolah pada awal minggu ini, mereka tidak dibenarkan kembali ke sekolah, tetapi mereka boleh mengikuti pembelajaran secara PDPR ataupun bagi murid-murid yang berada di sekolah asrama harian, mereka boleh berulang ke sekolah sebagai pelajar harian biasa. Jadi ada dua situasi. Bagi sekolah harian yang mempunyai asrama, pelajar-pelajar yang pulang ini, mereka ada dua option di situ di mana mereka boleh berulang pada setiap hari jika rumah berdekatan ataupun mengikuti pembelajaran secara PDPR, sama ada online dalam talian ataupun menggunakan modul-modul yang disediakan oleh guru. Dan bagi sekolah-sekolah yang berasrama penuh, sebagaimana kita ketahui apabila sekolah dimulakan operasinya pada tahun ini bagi penggal ketiga, hanya murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja yang dibenarkan untuk berada di asrama. Murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3 masih lagi kekal untuk menjalani PDPR. Jadi ini bermaksud bahawa sewaktu cuti ini pelajar-pelajar tingkatan 4 yang sebenarnya telah pulang untuk cuti Tahun Baru Cina itu, mereka tidak perlu kembali semula ke asrama. Sebaliknya, mereka akan mengikuti pengajaran secara PDPR sebagaimana murid-murid tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan ditambah dengan murid tingkatan 4 yang balik bercuti semasa Tahun Baru Cina. Jadi langkah ini kita ambil sebenarnya untuk membantu membendung satu jangkitan COVID di kalangan murid-murid asrama. Kerana apabila sekolah dioperasikan di awal tahun, kita juga telah pun melaksanakan ujian-ujian kendiri dengan menggunakan kit ujian kendiri yang dibekalkan pada hari pertama sewaktu mereka pulang ke asrama, kemudian hari ke-6 dan hari ke-14 lah untuk memastikan bahawa persekitaran di asrama itu selamat dan kita dapat mengesan jika ada kes yang berlaku di mana murid dijangkiti oleh COVID.
dan pelindungan ini khasnya kita berikan tumpuan kepada pelajar-pelajar SPM yang sebenarnya akan menduduki peperiksaan. Hari semalam telah bermula ujian lisan bahasa Melayu bagi murid-murid SPM ini dan akan diikuti dengan ujian lisan bahasa Inggeris dan seterusnya ujian amali sebelum peperiksaan bertulis pada bulan Mac nanti. Jadi bagi memastikan gelembung persekitaran itu selamat, khas bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 ini, kita mengambil ketetapan bahawa murid yang balik itu tidak dibenarkan untuk kembali semula ke asrama. Bagi murid-murid tingkatan 5 yang mungkin dijangkiti oleh COVID ataupun yang merupakan kontak rapat yang dikuarantin dalam tempoh peperiksaan ujian lisan yang berlangsung ini dari 8 hari bulan semalam, mereka sebenarnya akan menduduki ujian lisan SPM ini dalam satu tarikh dalam bulan April nanti yang akan ditentukan oleh Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita berikan kelonggaran untuk yang dikuarantin pada ketika ini dalam tempoh peperiksaan ujian lisan itu dilaksanakan untuk mengambil peperiksaan itu pada bulan April nanti selepas selesai ujian bertulis mereka pada bulan Mac. Jadi ketetapan itu kita harapkan dapat membantu untuk menjadikan persekitaran di asrama itu lebih selamat, khasnya untuk pelajar-pelajar di tingkatan 5 ini nantilah. Ya, Zainal, adakah maklumat berkaitan bagi pelajar yang positif COVID-19 ataupun kontak rapat COVID-19 yang tidak dapat menduduki ujian lisan ini diberitahu oleh pihak sekolah dan juga pihak pendidikan daerah kepada mereka dan juga penjaga mereka? Ya, sebenarnya Nazri, kita memang sentiasa memantau keberadaan murid. Bukan saja tingkatan 5 lah, daripada prasekolah sehinggalah ke darjah 6 di sekolah rendah tu. Kemudian kelas peralihan tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 6. Memang kita pantau pada setiap hari dari segi kes jangkitan COVID. Ianya dilaporkan oleh guru kepada pihak PPD dan kemudiannya kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri sebelum kita rumuskan di peringkat kementerian ini dari segi kadar jangkitan pada setiap hari bagi murid-murid itu yang berada di sekolah. Dan bukan itu saja, kita lakukan contact tracing juga. Kita lihat kedudukan mereka. Kalau hadir di dalam kelas, siapa yang duduk di sebelah kiri, siapa duduk di sebelah kanan, siapa yang di belakang dan sebagainya untuk melihat dari segi aspek penularan COVID tersebutlah. Jadi kita lakukan spesifikali untuk pemantauan itu untuk kita mengenal pasti siapa sebenarnya yang dijangkiti dan berisiko untuk dijangkiti. Dan pada setiap hari laporan itu dilaporkan kepada pihak kementerian untuk kita rumuskan dan data-data mengenai murid tingkatan 5 khasnya yang ditanya tadi yang akan menduduki peperiksaan ini telah disalurkan oleh pihak sekolah. Jadi immediately bila dapat laporan kata pelajar ni tidak hadir ke sekolah kerana dia dijangkiti COVID atau dia kontak rapat, ada keluarganya yang positif COVID, tinggal serumah, maka automatically secara ni kita akan laporkan melalui pihak sekolah kepada lembaga peperiksaan supaya satu mekanisme dapat kita wujudkan untuk kita menentukan tarikh baru untuk mereka menduduki peperiksaan lah. Kerana kita tahu jangkitan COVID ni sekarang dengan varian Omicron ini agak meluas dan kebajikan murid itu merupakan aspek utama lah yang kita berikan penekanan. Walaupun dijangkiti tapi peluang untuk mereka menduduki SPM itu tidak boleh kita tidakkan kepada mereka. Okey, bagi pelajar yang kembali ke asrama, terutamanya bagi pelajar asrama penuh, terutamanya pelajar tingkatan 5 sekarang yang sedang menduduki ujian lisan dan pastinya di kalangan penjaga ibu bapa risau juga kerana dengan varian Omicron ini yang kebanyakannya tiada gejala, kalaupun ada gejala ringan seperti tersema ataupun batuk sedikit, yang mereka rasakan situasi di asrama mungkin itu yang menyebabkan penularan berlaku. Adakah pihak KPM akan menambah baik SOP walaupun ketika sekolah dibuka diminta melakukan ujian kendiri pada hari pertama, ujian pada hari ke-6 dan hari ke-14. Adakah ujian ini akan dijadikan sebagai satu cara yang terbaik untuk memastikan setiap masa pelajar-pelajar dan anak-anak ini terutamanya di asrama yang jauh daripada ahli keluarga selamat dan mereka sedar, mereka sihat. Kalau mereka dijangkiti, mereka tahu mereka positif ataupun negatif dan sebagainya. Jadi adakah pihak KPM bercadang untuk menambah baik? Walaupun kita tahu SOP yang sedia ada itu sudah cukup baik, tetapi dengan gelombang baru, dengan varian yang
kurang bergejala, mungkin mereka makan bersama, mereka main bersama di padang, mereka ke bilik kuliah dan sebagainya, terlepas pandang terbuka pelitup muka dan sebagainya. Mungkin dari situlah mereka dijangkiti dan mendapat penularan COVID yang positif. Nazri, sebenarnya KPM sentiasa bekerjasama rapat dengan pihak KKM sejak daripada tahun 2020 bila varian ataupun virus COVID-19 ini menular di negara ini. Dan kerjasama rapat itu kita teruskan khasnya dalam membantu KPM untuk membina garis panduan. Jadi evolusi garis panduan ini daripada yang pertama dahulu kita dah sampai kepada garis panduan 3.0 dan sentiasa kita berbincang dengan KKM mengenai kaedah yang terbaik untuk mengekang penularan COVID-19 di kalangan murid-murid. Apabila timbul jangkitan di asrama ataupun di sekolah, memang sentiasa kita rujuk kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai kaedah terbaik sebelum kita melaksanakan sesuatu garis panduan ataupun operasi SOP yang ingin kita tetapkan. Dan antara yang kita tambah baik yang terkini ialah di mana pada ketika ini kita juga mengarahkan untuk, kalau tadi Nazri sebut mengenai Dewan Makan, waktu makan itu sebenarnya kita dah tetapkan bahawa perlu melihat kepada kapasiti di dalam Dewan Makan yang berada di sekolah itu dan memastikan bahawa ada penjarakan antara murid sewaktu mereka duduk dan makan. Dan dalam usaha ini Kementerian Pendidikan telah mengarahkan sekolah-sekolah untuk menyediakan jadual. Bagi sekolah-sekolah yang punya dewan makan yang agak terhad, perlu ada jadual untuk murid hadir dan menikmati hidangan mereka di dewan makan itu je. Jadi kita boleh bagi contoh, misalnya menengah rendah akan hadir katakan untuk makan tengah hari pukul 12.30. Kemudian menengah atas akan hadir pada pukul 1 tengah hari untuk makan tengah hari. Ataupun kita boleh bagikan juga, sekolah boleh ada ruang untuk memberikan berdasarkan kepada tingkatan. Jadi peraturan itu telah ada dalam garis panduan kita dan kita tekankan untuk dipatuhi oleh pihak sekolah bagi memastikan penjarakan itu berlaku. Kerana kita tahu bila masuk ke dewan makan itu untuk makan kita terpaksa buka face mask. Yang kedua, kita lihat juga kepada pengudaraan. Dalam varian baru ini yang dikatakan airborne, pengudaraan merupakan faktor utama. Jadi tingkap-tingkap perlu dibuka pada setiap masa, kipas dipasangkan untuk memastikan pengudaraan yang baik berlaku di dalam Dewan Makan itu jugalah. Jadi pelbagai aspek yang kita lihat, kita bincang bersama Kementerian Kesihatan. Satu lagi, kalau dahulu di dalam garis panduan kita tidak mewajibkan pemakaian pelitup muka. Jadi sekarang ini kita mewajibkan pemakaian pelitup muka itu walaupun berada di asrama. Jadi kalau dia berada di bilik sahaja, mereka mungkin boleh menanggalkan pelitup muka itu atau sewaktu mandi dan sebagainya, tapi bila mereka keluar saja daripada bilik mereka sendiri itu, mereka perlu diwajibkan untuk memakai pelitup muka. Dan yang penting juga hasil perbincangan kita dengan KKM Nazri ialah dari segi pemantauan. Kita tahu di asrama-asrama kita ada warden dari kalangan guru, kita ada penyelia asrama yang akan sentiasa memantau keberadaan murid khasnya selepas waktu persekolahan. Jadi selain daripada warden dan penyedia asrama itu, kita juga memberikan tanggungjawab itu kepada ketua bilik dan juga ketua blok dan juga ketua tingkat yang berada di asrama. Jadi ketua bilik itu berperanan, dia mengingatkan rakan-rakan dia mengenai pematuhan kepada SOP, dan selain itu mereka juga berperanan untuk memantau keberadaan rakan-rakan lain di dalam bilik mereka. Kerana kalau kita tahu, kalau di asrama itu misalnya ada 200 orang, untuk guru memantau 200 orang itu mungkin agak sukar dan masanya berkala. Tetapi jika murid yang berada di dalam bilik itu sendiri, mungkin ada 10 orang atau 7 orang dalam satu bilik, lebih mudah untuk dia memantau dan melihat keberadaan rakan-rakan yang berada dalam bilik itu. Jadi kita empower kepada ketua-ketua dorm, ketua-ketua blok ataupun ketua-ketua asrama ini untuk membantu pihak guru dalam pemantauan. Ya, selain kita kerapkan juga, kita berikan arahan kepada pihak warden untuk kerap melakukan pemantauan kepada murid-murid ini untuk memastikan bahawa mereka benar-benar mematuhi SOP ini. Satu lagi yang kita dapati, pelajar ni kan kadang malam-malam dia bergerak dari bilik ke bilik. Dia pergi melawat rakan-rakan di bilik yang lain dan sebagainya. Jadi kita hadkan pergerakan mereka juga di asrama, di mana pergerakan itu mereka tidak boleh untuk bergerak ke bilik-bilik lain
Dan ini sekurang-kurangnya dapat kita memastikan bahawa jika berlaku sesuatu jangkitan itu, ia dihadkan kepada sekumpulan yang kecil berbanding dengan murid yang bergerak di merata tempat tanpa sebarang pengawasan lah. Jadi itu salah satu lagi elemen yang kita tekankan dalam annex kepada garis panduan 3.0 yang telah kita keluarkan. Itu optimum dan penambahbaikan ini begitu dinamik ditambah baik oleh pihak sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi bagi kita tahu juga di asrama bukan hanya di kalangan pelajar yang tetap tinggal di dalam asrama, tetapi warden, petugas sekolah dan guru-guru kebanyakannya majoritinya tinggal di luar. Jadi ini juga menjadi faktor juga mengapa ada penularan dari luar memasuki sekolah asrama dan pelik juga di kalangan ibu bapa, kenapa sekolah asrama masih ada kes yang dijangkiti dan begitu meluas. Jadi bagaimana penekanan di kalangan petugas, kakitangan sekolah dan guru-guru yang berada di luar yang mungkin bercampur dengan masyarakat yang mungkin terlepas pandang walaupun kadar vaksinasi di kalangan petugas sekolah, di kalangan guru-guru dan juga pelajar melebihi 90% pada ketika ini dengan vaksin lengkap dan dalam mendapatkan dos penggalak pada ketika ini. Jadi dari mana pengamatan KPM yang boleh menambah baik pengoperasian guru? Ialah kita tidak boleh kawal guru sepenuh masa kerana di luar waktu pejabat mungkin itu di luar masa yang tak boleh dipantau oleh pihak Kementerian Pendidikan, tetapi mungkin dari aspek pengoperasian SOP supaya sebelum memasuki sekolah ataupun kawasan sekolah mereka ada tanggungjawab untuk melakukan saringan, saliva dan sebagainya. Pandangan Encik Zainal. Ya, Nazri, terlebih dahulu mungkin kalau kita lihat dari segi apa yang dilaksanakan oleh KPM sejak tahun 2021 apabila program vaksinasi dilaksanakan oleh kerajaan, ialah di mana kita memastikan bahawa guru-guru kita dan juga anggota kumpulan pelaksana serta pekerja perkhidmatan sokongan yang berkhidmat di sekolah telah pun lengkap divaksin. Data kita pada ketika ini bagi pekerja perkhidmatan sokongan seperti pekerja kebersihan, pekerja di Dewan Makan, kantin yang mengawal keselamatan, semuanya lengkap divaksin 100%, barulah mereka boleh berkhidmat di sekolah. Bagi guru-guru kita pada ketika ini data menunjukkan bahawa 99.27% daripada 410,000 lebih orang guru telah pun lengkap divaksin. Jadi 99% guru kita sebenarnya telah lengkap divaksin dan daripada angka itu 61% daripada 410,000 orang guru ni telah pun diberikan suntikan booster. Dan begitu juga anggota kumpulan pelaksana yang bertugas di sekolah, pembantu makmal, kerani dan sebagainya, 99.48% daripada mereka, daripada 66,300 lebih orang anggota kumpulan sokongan ini telah pun lengkap divaksin dan 56% daripada mereka itu telah mendapat suntikan booster. Jadi itu antara langkah pertama yang kita laksanakan sejak tahun 2021 lagi untuk memastikan pada ketika itu murid belum divaksin lagi. Jadi kita pastikan persekitaran itu dari kalangan guru, dari kalangan anggota kumpulan sokongan dan juga dari kalangan pekerja perkhidmatan sokongan itu menerima vaksin yang lengkap sebelum dibenarkan untuk mengadakan kontak dengan murid. Guru misalnya hanya yang telah lengkap divaksin dibenarkan untuk mengajar secara bersemuka dengan murid. Manakala guru-guru yang belum lengkap divaksin ini mereka perlu menjalani ataupun mengajar secara PDPR, secara dalam talian ataupun dengan menggunakan modul lah. Jadi itu langkah pertama yang telah kita laksanakan dan pada ketika ini kita dapat lihat 99% lebih guru kita telah pun lengkap divaksin. Tetapi betul sebagaimana yang Nazri katakan, pergerakan keluar masuk ini. Ini saya bagi data yang terkini yang kita dapat sejak sekolah dibuka pada 10 hari bulan Januari yang lalu sehinggalah ke hari ini jam 11 pagi, hanya 101 orang guru sebenarnya yang disahkan positif. Jadi dalam tempoh sebulan ini kita ada lebih kurang 101 orang guru daripada 410,000 orang guru di seluruh negara yang dijangkiti oleh COVID dan itu it reflects to about 0.122% of the overall teachers in the country yang sebenarnya disahkan positif COVID.
Yang lain tu of course bila ada positif, kita ada rakan-rakan guru yang lain yang kemudiannya akan dianggap sebagai kontak rapat lah. Jadi dari segi angka guru yang disahkan positif ini sebenarnya agak rendah, 0.12% dari kalangan guru-guru di sekolah kita lah. Namun begitu, KPM sentiasa memastikan bahawa guru-guru ini juga turut mematuhi SOP yang berkuat kuasa. Misalnya pemakaian pelitup muka diwajibkan. Di dalam bilik guru, salah satu faktor utama yang turut kita tekankan ialah aspek pengudaraan, bukan sahaja dalam kelas di asrama tetapi juga di bilik guru dan juga di pejabat-pejabat dan bilik-bilik khas di sekolah itu, aspek pengudaraan juga ditekankan. Jadi penjarakan merupakan salah satu lagi perkara yang kita pastikan dalam bilik guru itu ada penjarakan. Kalau bilik guru yang padat itu, kita telah mengarahkan untuk sekolah-sekolah mencari bilik-bilik khas lain yang boleh digunakan untuk menempatkan guru-guru ini, memastikan secara tidak langsung bahawa kapasiti dalam satu-satu bilik guru itu dihadkan bilangannya kepada jumlah guru yang bersesuaian lah. Pergerakan mereka sebenarnya keluar masuk itu juga kita menyarankan kepada guru-guru ini untuk sentiasa dan kerap melakukan ujian kendiri. Kita of course ada sekarang ini kit ujian kendiri. Kalau guru-guru ataupun AKP ataupun warga sekolah ingin bercuti misalnya, mereka atau memasuki setengah premis menghadiri majlis-majlis tertentu, mereka melaksanakan ujian kendiri. Jadi begitu juga di sekolah, kita galakkan guru-guru ini untuk melaksanakan ujian kendiri dari semasa ke semasa untuk memastikan mereka benar-benar positif, untuk memastikan apabila mereka berhubung dengan murid-murid di dalam kelas melalui PDP itu, mereka tidak menjangkiti murid-murid yang mereka ajarlah. Jadi kita juga menggalakkan mereka untuk melaksanakan ujian kendiri ini, dan of course jika bergejala itu kita wajibkan. Kalau kita dapati guru-guru itu menunjukkan gejala yang serius, kita memastikan bahawa mereka bukan saja melaksanakan ujian kendiri itu tetapi juga berhubung dengan pihak PKD, pergi ke klinik-klinik kesihatan terdekat untuk mendapatkan rawatan dan mendapatkan pengesanan awal lah. Okay. Mungkin akhir sekali sedikit daripada Cik Zainal, bagi pelajar-pelajar yang sedang dikuarantin di asrama dan tidak boleh pulang ke rumah ibu bapa dan juga ke kampung, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah, pihak KPM untuk memastikan kebajikan mereka terjaga dan mereka selamat sentiasa dipantau? Semestinya bagi murid-murid yang berada di asrama ataupun di kuarantin di asrama, kita tahu kebelakangan ini ada pelbagai kes yang dilaporkan mengenai kluster yang wujud di sekolah-sekolah, khasnya di sekolah berasrama, dan sebagaimana yang saya nyatakan tadi, sekolah kita ada 10,229 buah sekolah seluruh negara, dan daripada jumlah itu yang ada kes-kes COVID yang mewujudkan kluster ini adalah sebanyak 112 buah sekolah. Dan ini merupakan 1.09% daripada sekolah-sekolah kita lah. Jadi pelajar-pelajar untuk mereka apabila didapati berlaku jangkitan, apa yang dilaksanakan oleh pihak sekolah terlebih dahulu ialah menghubungi PKD terdekat dan melaporkan tentang kes-kes positif yang berlaku di sekolah mereka lah. Dan ini dilakukan dalam semua aspek, sama ada sekolah berasrama ataupun sekolah harian biasa. Jika terdapat saja kes, akan terus pihak sekolah menghubungi PKD untuk melaporkan tentang kes-kes ini, dan murid-murid ini akan diasingkan di bilik isolasi sementara pihak KKM, pihak PKD datang ke sekolah untuk membuat penilaian risiko. Kerana mereka, dia ada experts yang seharusnya melaksanakan penilaian risiko untuk memastikan tahap keseriusan kes yang ada di sekolah itulah, dan daripada penilaian risiko itu nanti akan ditentukan secara bersama pihak PKD itu sama ada murid ini dikuarantinkan. Mereka juga akan melihat kepada fasiliti yang ada di sekolah itu untuk memastikan ianya selamat dan boleh bersesuaian untuk dijadikan sebagai bilik kuarantin bagi mereka yang terlibat lah. Dalam beberapa kes bagi murid-murid ini, mereka dibenarkan untuk pulang dan menjalani kuarantin di rumah, tetapi dalam kes-kes tertentu mereka dikuarantin di sekolah. Dan untuk itu kita berhubung dengan pihak KKM dan membincangkan beberapa kaedah bagaimana murid-murid ini boleh dikuarantin di dalam kawasan sekolah, di asrama sekolah. Antaranya ialah dengan memastikan bahawa yang pertama,
yang positif ni. Yang kedua ialah yang kontak rapat. Jadi yang positif dan yang kontak rapat ini diasingkan ataupun dikuarantinkan di dalam bilik yang berasingan, yang sebenarnya tidak boleh berkongsi kemudahan-kemudahan lain. Misalnya tandas. Jadi bagi yang positif ini dia akan ada tandas-tandas khas yang boleh digunakan. Misalnya satu tingkat di asrama itu khas untuk yang positif saja. Pelajar-pelajar lain sama ada kontak rapat ataupun yang tidak berkaitan ini tidak akan berada di tingkat tersebut. Dan begitu juga bagi yang kontak rapat ini, mereka juga akan diasingkan dalam tingkat yang khas ataupun dalam bilik yang khas dengan menggunakan tandas yang dihaskan untuk mereka saja dan tidak melibatkan murid-murid lain. Jadi langkah ini kita laksanakan untuk memastikan bahawa mereka ini tidak bercampur dengan murid-murid lain yang boleh menyebabkan penyebaran kepada wabak COVID-19 ini. Di samping itu dari segi makanan, minuman, air mineral dan sebagainya, ia akan dihantar terus ke bilik murid-murid ini, sama seperti pengoperasian di pusat-pusat kuarantin yang lain. Okey, terima kasih Cik Zainal. Ya, penting. Betul. Saya rasa itu sudah jelas diberikan penumpuan penekanan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan sekolah selamat, anak-anak murid selamat, pelajar selamat dalam menghadapi penularan terbaru gelombang Omicron pada ketika ini. Terima kasih Cik Zainal Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Sektor Operasi Sekolah bagi Kementerian Pendidikan Malaysia atas pencerahan perkongsian kita pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.